Jadi hari ini kita nak masuk tajuk baru. Tajuk 4, kadar tindak balas. Jadi hari ini kita nak tengok subtopik 4.1 iaitu pengenalan kadar tindak balas 4.1. Kita tengok pengenalan dulu. Okey, kita mulakan dulu dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil Okey, so hari ini objektif kita, apa yang kita perlu tahu untuk 4.1 ini, yang pertama menyatakan maksud kadar tindak balas. Jadi mesti tahu untuk bagi takrifan maksud kadar tindak balas dan contohnya dalam kehidupan typo situ, kehidupan seharian. Dan membandingkan, banding dan bezakan. Banding ni mungkin ada persamaan, kalau beza ni maksudnya perbezaan lah. Membanding bezakan antara tindak balas cepat dan juga tindak balas perlahan. Jadi kita akan tengok nanti selepas ini apa maksud cepat perlahan tu. Dan yang ketiga, okey, sebab itu cikgu pesan suruh ready ni kalkulator kan. Okey, siapa yang belum ambil kalkulator sila sediakan sebab ada pengiraan untuk bab ini. Okey, suara cikgu boleh dengar clear Kalau tak clear beritahu. Kalau ada lag pun beritahu. Okey. Soalan. Pernah masak kek atau tidak? Okey, jadi itu antara gambaran membuat kek melibatkan tepung, telur contoh-contohnya membaking. Jadi apa kaitan dia? Okey. Jadi masak ni macam kimia. Kalau sukatan dia betul, maka jadilah makanan itu, kan? Okey. Jadi sukatan mesti betul baru jadi. Sama macam tindak balas kimia, dia perlukan keadaan tertentu baru dia boleh berlaku tindak balas. Okay, so itu resipi dia. Okay, jadi semasa nak hasilkan kek itu, kita masukkan telur, tepung, mentega, gula dan yeast tu, itu adalah bahan tindak balas. Kalau dalam kimia lah, dalam masakan tadi, itu bahan-bahan masakan. Bahan masakan. Agak-agak apa hasil dia? Tolong jawab, apakah hasil? Ini bahan. Telur, tepung, mentega, gula, yeast, itu adalah bahan. Hasil dia apa? Selepas dimasak. Kek. Bagus. So, kek adalah hasil. Jadi dalam kimia ni pun sama. Dalam kimia ni pun sama. Pada awalnya kita ada bahan tindak balas. Selepas melalui tindak balas, dia bertukar jadi hasil tindak balas. Sama macam dalam kimia. Sains kimia. So sekarang ini adalah bab kimia. Memang sains, tapi ini khusus kepada tindak balas kimia. Jadi ini graf. Grafnya. Daripada graf ini, awak tengok. Contoh kita ambil angka kat sini, kan? 1, 2, 3, 4, 5. Contoh 5 gram. Contohnya awalnya kita ada 5 gram. Selepas itu, ini masa.
1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat. Okey, bila mulanya tindak balas pada masa kosong tu, sebelum tindak balas, kita ada 5 gram. Okey. Allah. Okey, masa seminit tindak balas, berapa tinggal? Jadi kita tengok kat graf kan, ada 3. So seterusnya sampailah 5 saat bahan tindak balas tu, daripada 5 gram dah jadi kosong. Ni 5 ni. Koordinat. Kalau yang tahu matematik tu dia faham lah. Jadi ini menunjukkan kuantiti bahan berkurang dengan masa. Maksudnya semakin bertambah masa, maka kuantiti bahan berkurang. Okey, macam tu. Kalau macam ni meningkat. Right. So graf pertama orang faham, bahan berkurang dengan masa. Okey. Tu bahan maksudnya bahan berkurang. Macam kemas sakit juga tadi kan. Asalnya kita ada tepung, lama-lama tepung dah tak nampak dah. Dia dah tukar jadi kek. Kek. So ini bahan berkurang. Kalau hasil, mestilah hasil semakin meningkat. Kan? Mula-mula kita nampak kek tu tak nampak rupa kek lagi, masih ada tepung kan. Selepas dalam setengah jam, kita boleh nampak dia mengembang tu. Mengembang. Jadi itu adalah hasil dia. Kita nampak dia semakin mengembang. Maksudnya kat sini kuantiti hasil tindak balas, kita tengok graf yang kedua ni. Kuantiti hasil tindak balas kalau tadi menurun, sekarang dia meningkat. Contoh kita ambil yang sama juga, 5 sini 5. So semakin bertambah masa, tindak balas, kuantiti hasil bertambah. Itu 2 graf asas lah. Masih belum ada pengiraan kat sini. Jadi yang pertama tadi, objektif yang pertama kita nak perlu memahami takrifan bagi tindak balas kimia. Kadar tindak balas. Ini tindak balas kimia. Kejap lagi kita nampak, kita akan tengok maksud kadar tindak balas. Kita tengok dulu tindak balas kimia. Tindak balas kimia adalah proses pertukaran bahan. Tadi ingat bahan, tepung, tadi semua tu, itu adalah masakan. So dalam kimia juga bahan, namanya bahan tindak balas. Satu proses pertukaran bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Tindak balas kimia pula ada yang cepat, ada yang perlahan. Contoh tindak balas cepat. Ni relate dengan kita seharian lah. Yang pertama ni apa? Kelas. Yang pertama ni apa? Tambah yang pertama. Lilin. Tak cukup. Ada nyalaan kan? Jadi itu adalah pembakaran lilin. Masa kita nyalakan tu, perlu tunggu beberapa minit ataupun beberapa saat tu bernyala? Beberapa saat. Beberapa saat kan? Beberapa saat dah menyala. Jadi tindak balas pembakaran ni, apa-apa pembakaran dia cepat. Baking cepat. Tengok pembakaran, apa-apa menyebabkan pembakaran memang dia cepat. Pembakaran roti atau pelupuran. Aiskrim tu kalau kita biar kat luar je sekejap saja dia mencair. Cuba bagi tindak balas perlahan. Cuba fikir. Dalam sekeliling awak tu, apa tindak balas tu dia perlahan. Boleh imagine tak? Ini, apa dia ni? Boleh nampak dengan jelas tak? Tak nampak lagi dari yang kedua. Apa dia tu? Pas. Apa ni? Ini. Dekat logam tu apa berlaku? Karat.
karat. Jadi kalau sebut karat saja tak cukup. Sekarang kita nak sebut proses. Tindak balas yang adalah proses kan. Mesti ada imbuhan. Jadi kita panggil pengaratan. Apa-apa nama proses mesti ada imbuhan depan dan juga belakang. Awak sebut karat tu hasil. Karat-karat tu hasil. Apa lagi tindak balas perlahan? Fotosintesis, mengambil masa yang lama. Pagi dia serap tenaga matahari dan dia proses untuk menghasilkan makanan. So ini objektif yang kedua kalau tak silap tadi, mengenal pasti contoh tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Okey, ada lagi. Kita nak lihat tadi objektif yang kedua membanding beza kan. Banding beza. So banding perbandingan dia boleh jadi ada persamaan. Okey. Jadi apa persamaan dia? Seperti mana kita tengok graf tadi, graf yang pertama tadi, kuantiti bahan tindak balas berkurang. Okey, ini graf yang kedua kita tengok tadi, kuantiti hasil bertambah ikut masa. So ini maksud banding beza. Kalau banding sama ada persamaan. Okey, kalau beza maksudnya apa yang berbeza? Okey, kalau tindak balas tinggi, kadar tindak balas tinggi dia berlaku dengan cepat. Yang cepat tadi adalah mempunyai kadar tindak balas. Baru kita masuk kadar tindak balas ni. Tadi kita tengok tindak balas cepat, tindak balas tinggi. Jadi tindak balas cepat, kadar tindak balasnya tinggi. Jadi lawan dia, kalau tindak balas perlahan, kadar tindak balasnya rendah. Okey. Jadi kadar tu maksudnya dia nak ikut masa. Masa tindak balas mestilah yang ni singkat iaitu cepat. Okey, yang lambat tadi, perlahan tadi mestilah masa yang panjang. Alright. So, sekarang kita dah tengok tindak balas cepat, tindak balas perlahan pula. Okey, cuba tengok. Ni dua-dua dia dalam satu graf, dalam satu paksi ni, dalam satu paksi XY ni, dia ada dua graf. Okey, awak tengok yang mana cepat sampai ke kosong. Warna biru ke merah? Merah. Yang mana cepat biru. Sampai mana? Biru kan? Ni. Ni tengok dia jadi kosong kat sini. Ini merah sampai sini. So ini adalah tindak balas cepat. Iaitu awak tengok dia menjunam. Okey, kalau tengok dari segi kecuraman. Kecuraman, bukan curang. Curam. Yang mana yang ni awak kalau awak turun Glonsor yang ni kan, turun patah kaki ni. Dia curam. Manakala yang ni dia landai sikit kan. Jadi itu nak baca graf lah. Sama ada awak tengok siapa yang jumpa kosong dulu. So ini jumpa kosong dulu. Maka yang biru ini tindak balas cepat. Yang perlahan, yang merah tu sebab dia lambat sikit berbanding yang biru. Okey, itu kuantiti bahan tindak balas. Sebab berkurang. Kalau hasil, dia akan meningkat. Siapa yang meningkat cepat? Awak tengok sini kan. Dia naik bukit cepat. Biru tadi. Naik bukit cepat. Manakala yang ni naik bukit yang landai sikit. Okay. Jadi, itu kalau kita nak tengok graf. Awak tengok kat sini dalam masa contohlah sini 2. Okey. Awak tengok sini 2 pada 2 saat baru dia sini. Tapi yang biru pada 2 saat dia dah sini. Kalau sini 2, sini mungkin 4. So sampai 4 dulu warna biru lah. So banyak hasil terhasil pada 2 saat. Okey, boleh faham baca graf. So nak tengok graf siapa cepat siapa perlahan. So kena faham betul-betul. Contoh ini ada dalam buku teks jadi kita lihat objektif kita yang pertama tadi mengenal pasal apa tu, memberi definisi kadar tindak balas. Jadi
pentingnya kalkulator sebab kita akan mengira kadar tindak balas iaitu perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. Jadi kita nak benda yang boleh diukur adalah sama ada bahan dia akan berkurang tak dia kan. Jadi kita tengok dalam masa berapa saat dia berkurang banyak mana. Manakala hasil tadi dia akan bertambah. Jadi kita akan tengok pertambahan dia dalam masa beberapa saat itu banyak ke tak. Okay, jadi yang formula yang terlibat kadar tindak balas adalah perubahan kuantiti bahan ataupun kuantiti hasil tindak balas per masa. Perubahan kuantiti bahan kita nak tengok berapa yang berkurang, hasil berapa yang bertambah. Kita akan tengok contoh pengiraan. Ingat perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas per masa. Kita nak tengok ikut masa. Okey, contoh ini Okey, kita masukkan pita magnesium ke dalam asid. Ke dalam asid. Okey, pita magnesium dengan asid. Berapa jisim awal pita magnesium? Mula-mula tu berapa gram? 0.3. 0.3. Okey. Ini bahan tindak balas. Okey, bertindak balas dengan asid sehingga lengkap. Jadi tindak balas ni kalau kita tengok logam, apa yang berlaku logam tambah asid, dia akan jadi gas hidrogen tambah garam. Okay. Jadi yang berkurang tadi, logam ni akan berkurang daripada asalnya 0.3 gram. Manakala ini adalah hasil, ini gas adalah hasil. Nampak ini bubble gas, ini adalah gas hidrogen. Okey, jadi gas hidrogen nampak daripada sini ada 2 bubble gas. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini semakin banyak, lebih daripada 20. Maka kita lihat tadi kalau bahan dia berkurang kan. Awak tengok jisim magnesium. Apa jadi pada jisim magnesium? Saiz magnesium tadi berkurang kan, daripada 0.3 dia akan jadi 0 gram, tak ada, hilang. Itu bahan tindak balas. Mana hasil tadi yang kita boleh tengok adalah gas hidrogen. Daripada 2 bubble gas kita nampak dia semakin banyak. So ini kenapa pada 30 saat ni semuanya tak ada, magnesium tak ada, gas pun tak nampak. Sebab apa? Tindak balas dah lengkap. Kalau masak dia dah jadi kek lah, tak nampak dah rupa telur kan, tak nampak rupa telur, tak nampak dah rupa yeast. Yeast memang kita tak nampak lah bila dah kacau tu. So sebab dah lengkap. Okay, so ini yang kita nak faham apa yang berlaku dalam tindak balas. So apa formula tadi kadar tindak balas? Boleh ulang? Kadar tindak balas sama dengan Hasil tindak balas bagi masa. bukan hasil, perubahan. Kuantiti bahan atau hasil tindak balas bahagi per masa. Jadi apa yang kita ukur tadi? Kadar tindak balas. Okey. Daripada awal tadi ada 0.3 gram kan. Pada akhir kita tengok tadi dia dah jadi kosong. Maksudnya berapa tolak berapa kat situ. Ya, okey. So perubahan bahannya daripada 0.3 tolak kosong. Okey, andai kata
Bila gas oksigen tu dah habis, katakanlah tindak balas tu boleh jadi juga. Katakanlah bila awak dah tak nampak gas gas hidrogen terhasil, tak ada bubble gas, tapi jisim kalau ditimbang masih ada 0.1 gram katakanlah. Maksud dia ada kecil je, tak larut dah. 0.1 gram. Maka yang ni kita kena tolak 0.3 tolak 0.1. So ini sebab semuanya habis. Habis jadi kosong. Maka 0.3 tolak kosong. Berapa masa diambil tadi? Berapa? 30 yang saat. 30 saat. Okey, tekan kalkulator. Berapa dapat? 0.3 bagi 30. 0.01. Okey. 0.01. Jadi daripada mana dapat unit gram saat ni? Kalau belajar matematik, gram kat atas kan? Bahagi saat. Maka ini indices. Kalau kita bahagi, kita naikkan, dia akan jadi S negatif 1. Alright. Seboleh-bolehnya awak ingat apa tu? Unit lah. Unit. Sebab dalam sains kalau tertinggal unit, insya-Allah markah dikira betul. Tapi lagi bagus awak boleh tulis unit gram per saat, gram S negatif 1. Okey, bagus. Okey, tadi kadar tindak balas keseluruhan. Sekarang kita nak lihat kadar tindak balas purata pula. Ataupun jap, kita tengok jap. Purata. Kita tengok dulu lah. Purata, apa yang awak faham dengan purata? Purata ni maksudnya kita tengok pada contoh berat kan. Berat pelajar 5D, 5H. Contoh dalam 5D, contoh 5D ada 10 orang contohlah. Okey, berat masing-masing. Ini belajar matematik kan. Berat ada 10 kan. 10, contoh seorang tu 70, 80, 60 tambah bla 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 sampailah cukup 10 orang. Jadi purata maksudnya kita ambil semua kan. Ambil semua berat 10 orang per 10. Itu masuk purata. Okey, jadi untuk kadar tindak balas, awak kena alert dengan berapa minit, berapa saat diberi. Okey, awak tengok graf. Ini masa. Okey. Masa dia bagi 360 saat. Ini S, saat. 360 saat bersamaan dengan berapa minit? Berapa minit, kelas? Baru belajar mat tadi kan, 9-10 tadi. 360 saat, berapa minit? Come on, matematik. 1 minit berapa saat? 6. Lama nak fikir, 6 minit. Soalan tanya, minit pertama. Jadi awak kena tengok pada minit ke berapa? Graf awak. 60. Minit ke berapa pula, sorry. Saat ke berapa? Ini dia yang kita nak 60 saat. Jadi kita fokus kepada 60 saat. Okay, sebab dia nak minit yang pertama. Jadi awak kena alert kat situ pertukaran unit. Minit, saat, minit Okay, jadi kita ambil, kita lukiskan nak cari koordinat tu kan. Lukiskan garis titik-titik. Sini adalah 20. Dalam masa 60 saat, gas yang terhasil, tadi yang tindak balas tadi menghasilkan gas hidrogen. Dalam masa 60 saat, berapa gas yang terhasil? 20. Jadi kita tengok balik dia punya formula kadar tindak balas perubahan kuantiti bahan. Berapa kuantiti bahan yang terhasil kat sini? Ini bahan ini hasil gas hidrogen adalah hasil. Berapa kuantiti yang terhasil kat sini? Dalam masa 60 saat. Tak. Hasil. Gas ni hasil. Berapa? 30. Ini 20.
20 kosong. Okey, 20. Maka isi padu dia 20 cm padu pada saat 60. Jadi masa dia 60 lah. Potong 26 1/3 maka 0.33 cm3 per saat. Tadi gram kita ukur bahan. Okay, tadi tadi contoh ni mula-mula kita ukur bahan dari segi bahan. Iaitu bahan magnesium. Yang ni pula kita tengok hasil sebab tindak balas tadi menghasilkan gas hidrogen. Okey, jadi kita guna rumus yang sama, cuma kita memilih benda-benda yang berbeza dekat sini. Itu bahan. Hasil. Okey, kita tengok hasil sebab dia bagi maklumat hasil. Jadi 0.33 cm padu per saat. Okey, tadi 60 saat iaitu 1 minit yang pertama. Kalau 2 minit pertama, nak ambil kat mana pula? 120. 120. Sama juga kita gariskan sini kan. Okay, kita gariskan. Okey, dapat berapa kat situ isi padu yang terhasil? 30. Jadi, berapa per berapa? 30 per 120. Jadi 1/4 iaitu 0.25 cm padu per second per saat bahagi masa. Okey, mudah je kan? Okey, jadi awak tengok sekarang perkataan dia tu. Minit pertama, 2 minit pertama. 2 minit pertama maksudnya ini minit pertama, ini minit kedua. Tapi ayat seterusnya apa beza dia? Okey, ayat ini. Apa maksud dia? Apa kadar tindak balas purata dalam minit kedua? Apa beza dia? 2 minit pertama ni maksud kita ambil daripada 0 saat. Faham tak? Daripada 0 saat tu kita kena ambil. Ini pada minit kedua ni agak mencabar sedikit. Minit kedua ni maksudnya masa tertentu. Tadi purata. Okey, ini bukan 13 purata ni, silap kot. Sekejap Dia adalah betul, minit kedua. Dalam minit kedua. Masih lagi dalam minit kedua. Jadi apa yang kita kena buat? Okey, dalam minit kedua kita ambil minit yang kedua saja. Ini dia. Okey, apa beza yang tadi? Dalam 2 minit pertama kita ambil juga yang pertama. 1 minit, 2 minit. Maka kita ambil 120 je. Tapi dalam minit kedua kita tak ambil dah yang 0 hingga 60. Faham tak? Dia nak minit yang kedua iaitu 1 minit ni kita tak tengok, kita tengok 60 hingga 120 lah. Ini adalah minit kedua. Jadi sini kita perlu buat. Okey, kalau ikut graf matematik okey, ada 2 kan? Y1, Y2. Maka apa yang awak kena tengok 120 tolak 60. Maka dapatlah seminit, iaitu 60 saat lah. Okey, ni dapat 60 saat. Hati-hati dengan perkataan dia kata minit kedua. Bezakan dengan 2 minit pertama. Kena bezakan dengan 2 minit pertama. Jadi yang ni pun kita kena tolak. 30 tolak 20. Jadi 10 per 60 jadi 0.17. Okay, jadi awak kena hati-hati pada perkataan yang digunakan. Okay, ulang lagi sekali. Yang sebelum ni kita gunakan istilah 2 minit pertama, 1 minit pertama. Maksudnya kena ambil sekali yang kosong tu, daripada kosong. Kalau pada minit kedua, pada minit ketiga, kita ambil minit itu saja. Okay. Maksudnya per 1 minit lah. Per 60 saat. Jadi kita kena tengok beza isi padu dia lah. Melalui graf. Okey, boleh?
Gajah. Yang minit kedua ini agak agak mengelirukan Okey, cikgu bagi peluang kepada awak. Minit ketiga. Kat mana fokus kita? Minit ketiga. Kelas. Cuba jawab. 180. Nak minit yang mana? Ini yang pertama, minit pertama. Ini minit kedua. Ini minit ketiga. Kalau jawab 180 tak tepat. Kita ambil 120 hingga 180. Maka kita pun tengok graf. Kita pun buat kat graf tu. Okey, so ini Y2, X2. Lepas tu kita ada Y2, Y1, X1. Maka beza dia 35 tolak 30 tu isi padu. Ni 35 tolak 30 isi padu. Beza isi padu. Dan yang minit dia takkan berubah lah. Dia akan jadi 60 second juga. Sebab dia nak minit ketiga. Okey, 5 siap. Okey, cikgu ubah sekarang. Mari kita cuba cari kadar tindak balas purata 3 minit pertama. 3 minit pertama. Bagi jelas beza dia. Apa awak nak letak? 180 dia tak payah tolak. Okey, bagus. 180 bawah. Atas? 35. 180, 35. Bagus. Okey, faham lah tu Jadi dia berbeza kan? Berapa nilai dia situ? Ada kalkulator? Ada kalkulator 35 bagi 180 berapa? 0.194. Okey, nampak beza 3 minit pertama dan juga pada minit ketiga. Okey, banyak ni. Kita rehat dulu. Kita cuba buat quiz. Okey, tengok pada chat masing-masing. Okey. Okey, tengok pada ruangan chat. Mana mic ni? Okey, tengok pada chat. Cikgu dah letak. Okey. Ready? Semua tekan. Ada pada chat tu link untuk quiz. Semua buat tulis nama betul. Walaupun nama pendek pun tulis nama betul dan kelas. Contoh kalau ada kat sini siapa? Cikgu nampak kat sini Naurah. Contoh Naurah 5D. Contoh. Kita ada Kristina 5D, Nur Balkis 5D, Nur Hazira 5D, Arisha 5D, 5H tak ada wakil Naurah. Naurah 5D. Tak apalah, dah tulis tak apa. Yang lain belum tulis lagi, sila letak nama kelas. Amirul Azri. Iyad 5H. Wakil 5H. Iyad. Seorang saja. Nur Nisha. Kita ada 20 lebih orang tadi. Ada lagi yang berani baru 13 orang. So mulai sekarang cikgu akan selitkan kuis supaya awak tak rasa bosan lah. Dan dalam masa yang sama kita boleh test sejauh mana awak faham tadi. Safia 14 orang. Okay. Lagi Alisha. Lagi 16 Nur Nabila. Kita ada berapa orang ni? Kita ada 25 ya. Sekarang baru 17. Baru 17, lagi 8 orang. So adakah yang 8 itu sedang makan nasi? Ataupun sedang lena di uli intan? Tak ada dah? 17 orang saja yang nak masuk quiz, nak cuba. Okey. Dalam masa 10 saat. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Yang masuk quiz ni dia akan kira markah tau. Ini penilaian bilik darjah ni. Okey. Berapa tadi? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ada kauntan lain pula.
2, 1. Go. Okey, Aliwan Arifah mendahului, diikuti oleh Alisha, Arisha, Nurhazirah. Okey, Nurhazirah sedang mendahului, diikuti oleh Imelda dan juga Insyirah. Wan Atifah merampas kedudukan pertama. Okey, Syafiah telah melangkah ke atas. Arisha nampak nak potong tapi tak dapat potong Wan Atifah. Masih lagi didahului oleh Wan Atifah. Jadi ready calculator ya, ready calculator. Okey, masih lagi Wan Atifah daripada 5D mendahului leaderboard kita. Diikuti oleh Nurhazirah. Oh, itu dia, Ayuni Hanif telah merampas kedudukannya pertama. Diikuti dengan Wan Atifah. Adakah Wan Atifah akan merampas kembali tempat yang pertama? Ya, itu dia, Nurhazirah tiba-tiba muncul dan merampas tempat yang pertama. Mana lelaki ni? Amirul tempat 6. Satu-satunya lelaki nampak. Oh, ada Wan Amsyah nampak kat situ. Masih lagi didahului oleh Nurhazirah daripada 5D, diikuti oleh Insyirah dan juga Ayuni, top 3. Wan Atifah nampaknya masih mencari jalan untuk ke hadapan. Masih lagi didahului oleh Nurhazirah. Okey, itu dia, Syafiah telah melonjak naik ke tempat yang kedua. Namun kalau ada Mun Ahmad Aisyah tempat ke-6 lagi. Okey, masih lagi Nurhazirah mendahului Carta. Diikuti oleh Syafiah, Insyirah, Ayuni dan juga Wan Atifah. Oh, itu dia, Nur Balqis muncul tiba-tiba. Iyad nombor 3, Iyad daripada 5H. Oh, okey, nampaknya Nurhazirah dah habis menjawab. Imelda dah habis menjawab. Okey, cepat. Masih ada beberapa lagi soalan tu masing-masing tak jawab. Okey, Nur Nabilah ni yang mana pula? Nur Nabilah nampak tak menjawab langsung tu, Nur Nabilah. Okey, ada dua Nur Nabilah ni, yang nombor 19 tu dekat mana? Okey, sikit lagi. Dah ramai yang dapat jawab semua. Tapi nampaknya tak ada yang betul semua setakat ini. Okey, so cikgu akan tamatkan.
Okey, nanti cikgu akan tengoklah kenapa tiba-tiba Nur Hazirah tadi, sebab awak tak buat reading question kot. Nur Hazirah? Tak apa kita tengok. Okey. So 1 2 3 semua perempuan ya. 7 wakil lelaki. Okey, jadi nanti cikgu akan share balik kuis tadi, tengok baliklah soalan tu. Okey, so ini nak test sejauh mana kefahaman awak lah. Nombor 7 ni soalan apa Proses manakah merupakan tindak balas lambat? Okey, ini salah. Mengambil masa. Tindak balas perlahan mengambil masa singkat. Balkis. Tindak balas perlahan mestilah masanya lambat. Tindak balas lambat. Azirah pun salah. Tindak balas tadi yang awal tadi kan, tindak balas perlahan dia ambil masa lama. Tindak balas tinggi mengambil masa yang cepat. Okey. Nampak yang ramai salah kat situ Okey. Nampaknya menarik juga kita buat kuis kelas ni. Okey, insya-Allah cikgu akan teruskan. So next time mungkin ada hadiah. So ramai-ramai lah masuk nanti. Cikgu akan tengoklah yang mana yang ramai salah Jadi cikgu akan bagi link untuk awak cek balik yang salah tadi. Okey, awak boleh cek balik. Tadi untuk live. Sekarang ni boleh buat sekejap lagi Okey, kita sambung. So nampak sebab tadi baru kita belajar kan. Okey, tadi kita tengok tindak balas purata minit pertama, 2 minit pertama dan juga pada minit kedua. Lepas itu kita ada keseluruhan. Okey, jadi keseluruhan ini mestilah semua. Jadi awak tengok kat sini kat mana tindak balas tu berhenti. Macam mana awak nak tahu? 35.0. 35.0 kan? Dia mula jadi malam. Pada saat ke berapa? 180. Jadi kalau keseluruhan awak nak ambil 180 ke 360? 180. 180. Okey, bagus. Okey, jadi masih lagi guna rumus yang sama, perubahan kuantiti bahan ataupun hasil tindak balas per masa. Jadi kita tengok kat situ maksima gas yang dihasilkan 35. Maka keseluruhan isi padu yang terhasil 35. Tetapi kita ambil sampai 180 saja sebab tindak balas dah lengkap pada 180 saat. Jadi itulah dia tindak balas purata, keseluruhan tindak balas. Okey. Sama macam apa ni? Yang mengukur detak jantung kan, kalau dah mendatar macam tu, sudah meninggalkan alam dunia dah mati. Sama macam ni, dah lengkap malap. Dia tak ada naik turun dah. Okey, ini yang agak mencabar. Cikgu cuba dalam masa yang sekejap ni. Okey, nanti kita akan sambung lain kali. Okey, pada masa tertentu. Ataupun ini cikgu sambung lah kemudian. Cikgu sambung kemudian sebab agak teknikal sikit. Okey. Jadi hari ini kita tak sempat ambil tindak balas purata dalam masa 20 pada masa tertentu. Okey, sama ada kita sambung kelas yang lain ataupun cikgu buat rakaman, tengok nantilah. Sebab ini perlu lukis tangent. Dah belajar belum dalam matematik lukis tangent? Dah belajar belum? Matematik? Dah. Dah. Sebab tak ada masalah kan? Okey, cikgu pergi dengan laju lah sikit. At least cikgu dah cover. Cikgu dah lupa lukis tangent tu belajar bila dah. Okey, ini lengkung kan. Kalau lengkung, kita tak boleh nak ukur kecerunan dia dengan mudah. Kita kena lukis tangent. Apa yang dimaksudkan tangent? Sebarang garis yang melalui satu titik saja. Matematik kan. Jadi cikgu tandakan merah situ. Jadi garis itu perlu lalu satu titik saja. Dia tak boleh awak tanda sini merah tiba-tiba lalu macam ni. Tak boleh. Dia melalui satu titik. Contohlah ini tangent
untuk titik ini. Ini tangent, garis tu melalui titik. Okey, kita tengok contoh. Apakah tindak balas dalam 20 saat? Bukan tindak balas purata ni. Silap bukan tindak balas purata. Ini pada masa tertentu, iaitu kadar tindak balas pada masa 20 saat. Jadi kita ambil 20 saat kat sini, kita pun ambil titik kat sini. Titik kat sini, awak ambil pembaris, awak gariskan kat sini, dan inilah tangent. So, awak dah belajar dalam matematik melukis tangent, sebabnya tak ada masalah. Panjang tangent ni tak kisah panjang ke pendek ke, tak kisah. Janji awak boleh kira Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kan? Kecurunan, rumus kecurunan M dalam matematik. Okay? Y tu apa Y? Y adalah perubahan kuantiti bahan. Hasil. Y adalah perubahan hasil. X2 adalah perubahan masa. Okay, S2 tolak S1. So kat situ, okay, kita dapat nilai Y2, mana Y? 49. Manakala X2 29. Ini nilai X. Okay, kemudian X1 9, Y1 21. Jadi Y2 tolak Y1. Ni matematik cikgu relatekan dengan matematik. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Dapat dah 28 per 20, 1.4 kosong cm per second. Jadi ini kemahiran matematik yang awak akan gunakan dalam sains. Jadi sains dan matematik itu dia berkait rapat. Okay. So kalau awak pandai lukis tangent, tak ada masalah. Yang ada masalah lukis tangent, dia akan bermasalah pada tindak balas pada masa tertentu. Ini pada masa tertentu. Kita ada tindak balas keseluruhan. Pengiraan kita ada pengiraan kira kita ada keseluruhan tadi last kita jumpa. Lepas tu kita ada purata, dan yang terakhir ini adalah masa tertentu. Masa tertentu boleh kena lukis tangent. Okey, ini juga bukan tindak balas purata. Tindak balas pada masa 20 saat. Okey. Jadi sama juga kita lukis tangent. Okey. Buat garis tangent, nampak kali ni tangent ni panjang. Tapi tak semestinya awak ambil hujung ke hujung dalam matematik. Awak ambil yang mana-mana Y2 tolak Y1. Yang penting tahu cari Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1, maka dapatlah nilai dia. So kat sini contoh ni ambil hujung ke hujung. Tak semestinya awak ambil hujung 6037 ni. Awak boleh ambil kat sini. Awak ambil kat sini sebagai Y2 boleh juga. Nilai dia akan sama. Sebab apa nilai sama? Sebab garis yang sama. Okey, cuma ini kalau garis yang pertama A, garis B, siapa lebih condong? Kelas A ke B? Lebih curam. A kan, lebih curam. Maka kecuraman dia tu nilai sama. Sebab dia garis yang sama. Sama macam ni. Dalam matematik biasa cikgu jumpa ramai tak faham, kena buat panjang mana cikgu? Habis graf ke? Tak semestinya habis graf. Kan? Janji awak ambil Y2 tolak Y1 tu mesti tepat lah. Nilai sepadan. Okey, ni. Ini pun sama, kita buat tangent. Kan? Tangent, lukis tangent. Cari Y2, itu 60. X2, 168. Okay. Kosong. Kosong adalah X1 tak semestinya awak ambil kosong. Okay. Jadi Y2 kita pilih sini 60. Okay. Kat mana yang senang kita nak ambil? Contoh cikgu ambil kat sini. Ini nilainya, nanti ambil masa lah pula. Tak apa-apa, kita test. Jadi 40. 40.
Tak boleh lah sebab atas laptop susah sikit, kalau atas kertas geras senang. Okey, tapi semua faham kan? Awak tak semestinya ambil hujung ke hujung. Awak boleh ambil sebarang titik, sebarang titik yang mudah bagi awak. Sebagai Y2 tolak Y1, maka X pun kena ambil kat sini, X pun kena ambil kat sini. Tengok dah tak lurus kan? Itu matematik. Okey, kita dah pukul 12 lah ni. Okey, jadi nampak nak. Okey, banyak lagi contoh. Awak boleh tengok contoh buku teks lah. Okey, alhamdulillah kita berjaya juga habiskan topik 4.1 ini. Jadi ini dah di cover dalam soalan ni dah cover dalam kuis tadi lah. Okey, pelajar ada apa-apa soalan? Kenapa macam lag? Oh, video cikgu keras kat situ je. Suara cikgu jelas daripada tadi Jelas. Video tak gerak nampak. Suara jelas. Video je lah tak gerak-gerak. Okay, so topik 4 ni agak mencabar sikit sebab dia banyak konsep. So awak kena daripada proses skill itu okay, terus buat sains proses skill yang awak beli mahal-mahal tu. Okay, ingat kadar ni nak balas ni awak tolong mula daripada awal, jangan tangguh-tangguh sebab tengok tadi kan kita dah jumpa macam-macam pengiraan. Okay, seperti karbon. Jadi muka surat yang karbon. Kata berapa? 5 betul. Sebab 4 kan? Sebab 4. Okay, muka surat 47 47 SPSS SPS 47. Okay, 47 48 49 sikit saja. 47 48 49. Yang ni nanti cikgu bagi masa seminggu untuk awak hantar jawapan sebab ini cikgu perlu semak sejauh mana awak boleh faham. Okay, SPS. Okay, kita dah 12.3 minit. Ada apa-apa soalan? Sekarang kita hari ni berapa? Dalam 20 lebih 22 macam tu. Masih lagi tak sampai separuh 5D 5H. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. Kalau tak ada, kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bis sabr. Alright. Jadi terima kasih semua atas kehadiran. Yang tak hadir tu awak cuba tengoklah Cuba tanya khabar kawan awak tu. Itu dah jumpa mentor-menti. Ni kehadiran 5D pun rasanya berapa persen saja ni. Matematik tadi macam mana? Kehadiran 5D? Lebih kurang je cikgu. Lebih kurang. Yang lain-lain tu dah tahu apa masalah dia? Sebagai kawan. Ambil berat juga. Ke tak tahu? Tak tahu. Masalah tak tahu. Cubalah tanya khabar sikit sebagai kawan. Okey. Kita dah lebih masa 5 minit ni. Awak ada kelas lain kot. Okey. Terima kasih atas kehadiran. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Okey, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, juga akan bagi link untuk jawab kehadiran hari ini Terima kasih cikgu. Sama-sama.